musannifu rahimahullah ta'ala. Berkatalah penyusun kitab ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati beliau, iaitu Syekh Al-Qadhani, bermula sujud sahwi itu dua sujud jua. Yang kata sujud sahwi ini berapa kali sujud? 2 kali sujud. Dan jikalau banyak lupanya sekalipun, maksudnya dalam sembahyang dia tu, rakaat pertama ada lupa yang tertentu, lupa membaca bacaan yang sepatut dibaca. Contoh masa dia rokok, dia baca bacaan sujud, dia baca bacaan rokok. Itu semua kita dah sebut dulu. Apa dia? Iaitu perkara yang boleh menyebabkan seorang itu sujud sahwi. Jadi bila masuk rakaat yang kedua pun sama juga. Dia serabutkan, dia fikir macam-macam masalah. Dia jadi pula. Pada dia kata ni dah 2 tadi, ni sampai ni ke 3, 5, lagi 2 sujud 2 kali 5. Bukan macam tu. Kan? Jadi dalam solat seorang itu berapa kali pun berlaku yang menyebabkan disunatkan dia sujud sahwi, tetap 2 kali sujud saja. Wajib ia meniatkan sujud sahwi. Yang ni kita baca, tuan-tuan, kita baca pelan-pelan, supaya kita faham. Baris yang pertama kita dah faham. Main baris yang kedua, dia kata sini apa dia? Wajib meniatkan sujud sahwi. Sehingga ulama memberi syarat kepada sujud sahwi. Apa dia? Iaitu seorang yang nak sujud sahwi, dia kena niat untuk sujud sahwi. Kalau dia tidak niat, dia tahu, dia kata sujud ni aku tahu waktu mana nak kena sujud, tapi dia tidak niat untuk sujud sahwi, boleh membatalkan sembahyang. Jadi ini antara syarat kepada sujud sahwi, dia kena niat sujud sahwi. Dan tempatnya dahulu daripada salam. Maksudnya apa? Waktu dia nak sujud sahwi itu, waktu bila? Sebelum memberi salam. Kita tahu tak, sebelum memberi salam tu, apa yang kita buat? Apa yang kita baca? Habis bacaan tu, kita nak bagi salam. Apa dia? Bacaan tahiyat. Maksudnya apa? Selepas bacaan tahiyat, waktu itulah yang dikatakan sujud sahwi. Satu-satu kita dah jelas. Dan kemudian daripada tasyahud, ini yang kita sebut dah tadi, maksudnya bacaan tasyahud ataupun bacaan tahiyat, selesai semua. Contohlah bacaan ujung fil alamin innaka hamidum majid. Waktu itulah bagi orang yang dikendaki untuk sujud sahwi, waktu itulah dia melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud. Dan solat seperti sujud sembahyang pada syaratnya dan segala sunatnya. Maksudnya apa? Sujud ni macam mana ni? Bagi tahu. Ya, yang tu saya faham, iaitu 2 kali sujud. Macam mana sujud? Serupa macam sujud ketika kita sembahyang. Dengan syarat dia, dengan kedudukan dia, 7 anggota sujud, bentuk dia macam mana nak letak dahi dia, serupa. Macam tu je. Yang ni bukankah yang ni sujud sahwi? Memang ini sujud sahwi. Kerana kita dah pasang niat. Kat hati kita kata apa tadi? Aku sujud sahwi. Maka dia tak jadilah sujud lain, dia jadilah sujud sahwi kerana niat tu tadi. Itu. Tetapi sunat dibacanya padanya, nya tu masuk pada sujud sahwi itu, apa dia? Iaitu subhana man la yanamu wa la yasfu.
Kalau sujud biasa-biasa kalau kita sujud ni, Subhana Rabbiyal A'la, satu bacaan mengikut riwayat, satu riwayat lain ada tambahan kat hujung wa bihamdi. Baik. Ini pun timbul satu masalah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa dia? Iaitu bacaan ketika sujud sahwi. Disebut sini subhana man la yanamu wa la yashu. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini bukan bacaan daripada Nabi SAW. Tidak ada dalil, tidak ada hujah daripada Nabi SAW ketika Nabi sujud sahwi. Nabi sujud sahwi lah. Nabi pernah sujud sahwi. Banyak hadis-hadis riwayat mengenai Nabi sujud sahwi. Hadisnya sahih, tetapi Nabi tidak baca bacaan ini. Nabi tak pernah baca subhana man la yanamu wala yashu. Nabi tak baca. Lalu kalau Nabi tak baca, macam mana pula jadi sujud sahwi? Sujud sahwi jadi apabila ada sebab. Faham tak tuan-tuan? Apabila ada sebab, apabila ada niat. Nampak? Ada sebab tak? Tak ada sebab. Tadi sujud apa? Kita lihat satu kawan kita, dia sujud sahwi. Kita mengaji, kita tahu. Duduk tahiyat, lepas sujud betul dia duduk tahiyat, baca. Kita tahu itu bacaan tahiyat. Lepas bacaan tu bagi salam, tiba dia sujud sekali, kita kira. Contoh ini contoh. Dia bagi salam. Selesai dia doa sebagainya, kita pun pergi, sahabat, buat sujud sahwi kata dia. Dia kata buat. Saya semayang apa hantar tengok kan? Nampak kawan ngaji ni, sebab tu dia sebut hantar. Anak sujud sahwi tadi. Nak tanya nak, sebab apa hantar sujud sahwi? Dia kata semenjak COVID melanda negara kita itu tak pernah lagi hari ini pula free. Anu mah kapu. Mana boleh tu reka. Maka menyebabkan semayang dia tidak sah. Nampak? Jadi sebab ni bukan kata sebab-sebab semasa. Sebab yang menyebabkan dia dituntut untuk sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu akan menampal kekurangan solat dia. Seumpama wah 2 rakaat ke 3 rakaat. 2 rakaat ke 3. Dia ambil yang sikit, lepas dia tambah, dia sahwi. Nampak tuan-tuan? Atau sekali dia tidak baca bacaan kunut, atau tertinggal tahiyat awal dan sebagainya. Nampak? Begitu, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, masalah bacaan ni, dia kata kalau subhana man la yanamu wa yashu, yang tu jelas itulah nama dia sujud sahwi. Salah macam tu. Salah macam tu. Oh, kalau macam tu, waktu sujud biasa kita baca tu jadi sujud sahwi ya? Tak jadi. Sujud sahwi kita sebut ada sebab dan kena niat ketika nak lakukan sujud sahwi. Jadi tuan-tuan, bacaan apa yang kita dituntut baca ketika sujud sahwi? Seperti mana kita lihat Imam besar kita, Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi, dia sebut kitab Majmu' dia, jilid 4 muka surat 72. Saya baca sebutan Imam Nawawi. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala, sujudus sahwi sajdatan. Sujud sahwi itu ada 2 kali sujud. Bainahuma jalsatun. Antara 2 sujud itu ada duduk. Ada duduk. Sujud sekali. Berapa kali sujud? 2 kali. Tapi antara saat nak sujud yang kedua ada duduk. Wa yusannu fi hayatiha al-iftirash. Dan sunat cara duduk itu adalah duduk iftirash. Iftirash ni macam duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat awal, itulah iftirash. Wa yatawarraku ba'dahuma. Maksudnya apa? Selesai daripada sujud yang kedua,
Sujud pertama duduk iftirash. Sujud kedua, habis sujud yang kedua duduk tawarruk. Wa yatawarraku bainahu illa an yusallima. Duduk sampai dia bagi salam. Dia duduk. Lama mana dia nak duduk? Tak lama. Pasal apa? Tak gaduh nak baca tahiyat dah. Duduk. Bagi salam. Gitu. Wa sifatu sajdatain fil hayati wal dzikri sifatun sajadatus salat. Kata Imam Nawawi. Kedudukan sujud dia, cara sujud, duduk antara sujud pula, dan bacaan sujud sopa seperti sujud biasa. Maksudnya apa? Sujud biasa kita baca Subhana rabbiyal a'la, atau ditambah wa bihamdih 3 kali. Itu je. Kan? Ini kita petik daripada kitab Majmu' jilid keempat muka 172. Imam Nawawi tuan-tuan, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi kerana itu kita lihat sama ada kitab susunan Almarhum Wahbah Az-Zuhaili, kitab besar tuan-tuan berjilid Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, disebut dalam bab sujud sahwi. Dia kata apa? Dia kata bacaan sujud sahwi inilah dia, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adapun yang disebut subhana man la yanamu wa la yashu, tidak ada dalam riwayat Nabi, hanya orang dulu-dulu dia baca. Jadi yang itu satu. Kemudian hujah pertama tadi baca kitab Majmu'. Hujah yang kedua kita sebut tadi pada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian fiqh Syafi'i yang terkenal Al-Fiqhul Manhaji. Ini pun berjilid. Dan ini jilid yang pertama. Jilid pertama iaitu pada muka 168. Ini orang yang mengaji kan, pada insya-Allah yang pilih negeri tanah Arab sebagainya, Mesir ke Syria kan. Ini pengarang semua orang Syria. Ini untuk guru saya betul kan. Disebut sini jilid yang pertama muka 168 perbahasan sujud sahwi, 169 170 3 muka surat. Hanya sebut di sini saja. Dia sebut di sini sujud macam biasa, kedudukannya, zikirnya, langsung tidak sebut tentang bacaan subhana man la yanamu wa la yashu, tidak disebut. Baik. Jadi pertama untuk kita faham, kalau kita nak sempurnakan sembahyang kita, bacalah bacaan yang Nabi baca seperti biasa kan? Yang kedua, kalau seorang itu baca subhana man la yanamu subhana man la yanamu macam mana? Sah tak mayang dah? Itu tidak melibatkan sah atau tidak sah, tak ada masalah apa. Dah pernah dengar ada satu ustaz kata batal semayang? Tidak batal tuan-tuan. Syafi'i kita kan, Imam Syafi'i kata sebut, dia sebut dalam kitab dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i kata apa? Segala zikir dalam sembahyang tidak membatalkan sembahyang. Apa ada? Tapi dengan ustaz-ustaz muda ni dia kata apa? Batal sebab Nabi tak baca. Dalam baca Nabi tak baca yang tu orang kata ambil mana? Sembahyang batal. Tak batal tu. Cuma kalau disebut afdal ke tidak? Yang tu kita sebut tidak afdal lah. Sebab apa? Sebab yang afdalnya yang Nabi punya. Gitu. Tapi kalau dia ambil bacaan lain, tidak membatalkan sembahyang.